Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga semua dikurniakan Allah kesejahteraan iman, ketenangan hati dan kehidupan yang bermakna pada setiap saat. Amin. Bersama saya, Dr. Fauziah Muhammad Hassan dalam program Positif TV3 dengan topik yang diberi iaitu Buat Biar Ikhlas. Terlebih dahulu, saya ingin mengingatkan diri saya dan anda semua bahawa topik ikhlas ini sangat mudah untuk diucap dengan mulut kita, tetapi amat sukar untuk diamalkan pada setiap masa, dan ianya memastikan yang ianya segalanya dilakukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lain kata, lillahi ta'ala. Manusia dijadikan Allah sebagai insan yang nature-nya pelupa dan perlukan peringatan. Sebenarnya perkataan Arab insan itu bermakna pelupa, yang berbawa maksud pelupa. Oleh itu setiap manusia diberi peluang seluas-luasnya untuk memperbaiki diri atas segala kelemahan dan juga peringatan-peringatan yang diberi oleh pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga melalui nasihat-nasihat dari manusia. Ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Jadi marilah kita selami hati kita dan bertanya, apakah yang sebenarnya memotivasikan kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan, seperti belajar, seperti bekerja setiap hari, seperti juga membuat pekerja-kerja sukarelawan dan lain-lain lagi. Kita tidak boleh menyembunyikan apa-apa yang tersirat di dalam hati, kerana Allah amat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Surah Al-Imran ayat 29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya ingin mengambil contoh dari orang-orang di Gaza kerana saya berada di Gaza 2 kali, iaitu pada tahun 2009 dan 2012. Mereka ini di Gaza sangat mementingkan kepada pelajaran, daripada kanak-kanak hinggalah ke peringkat dewasa. Semasa kami di Gaza pada tahun 2009, saya masuk ke Gaza dengan tim Mercy Malaysia. Dan apabila kami di sana, kami telah dibom. Dan arahan daripada pihak kerajaan Malaysia dan juga Mercy Malaysia adalah untuk tim kami keluar daripada Gaza secepat mungkin kerana keadaan sangat berbahaya. Tetapi pada pagi kami bersiap sedia untuk pulang ke Malaysia, terdapat seorang wanita muda yang bernama Raula di rumah yang kami tinggal, dan dia juga bersiap sedia untuk pergi ke mana. Kami bertanya kepadanya, ke mana Raula kamu pergi? Dia kata, saya nak pergi mengambil peperiksaan. Jadi kita sangat kagum dengan mereka kerana dalam keadaan yang sangat berbahaya, dibom dan sebagainya, wanita ini yang sudah berkahwin dan juga mempunyai seorang anak masih sanggup bersedia untuk pergi melakukan atau membuat pemeriksaannya. Jadi dikatakan bahawa wanita di Gaza ini sangat mementingkan pelajaran kerana ianya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu, ayat Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah Iqra, iaitu membaca. Ya, kerana dengan ilmu inilah wanita-wanita di Gaza dapat membangunkan masyarakat mereka walaupun keadaan mereka dipenjarakan selama 11 tahun. Pembangunan masyarakat ini boleh dikatakan sangat berjaya dalam membina individu-individu yang mempunyai jati diri yang sangat tinggi. Walaupun dari sudut materialnya mereka mungkin sedikit ke belakang.
Berbeza mungkin dengan pelajar atau masyarakat kita di sini. Belajar tinggi agar mendapat kerjaan yang bagus, agar mendapat gaji yang tinggi, agar mendapat pulangan yang baik, agar mendapat kereta, rumah yang besar, diiktiraf orang sebagai orang yang bijak pandai dan lain-lain lagi. Jadi keadaan serba selesa mungkin menyebabkan tahap daya ketahanan ahli masyarakat kita di sini tidak setinggi dengan masyarakat di Gaza. Oleh itu, perkara yang boleh memotivasikan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan mestilah tinggi, lebih tinggi daripada kehendak dunia semata-mata. Walaupun tidak dinafikan bahawa keperluan kehidupan dunia ini juga penting. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak menilai bentuk tubuhmu atau tidak juga menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat dan menilai keikhlasan hatimu. Jadi amaran keras dari pihak pencipta kita tentang amalan yang tidak ikhlas ini diibaratkan sebagai debu yang berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Yang bermaksud, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oleh itu, amatlah penting bagi kita saling mengingati antara satu sama lain untuk mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah dalam segala hal yang kita lakukan di dunia ini, mahupun amal persendirian ataupun amal berkumpulan, ataupun amal untuk diri sendiri, ataupun amal untuk keluarga dan masyarakat. Banyak lagi yang saya ingin kongsikan dengan anda semua. Jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Positif TV3. Tidak dapat tidak, apabila kita berbincang tentang ikhlas, hadis pertama dalam Matan Arba'in Imam Nawawi yang bermaksud dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa pula yang berhijrah kerana dunia atau kerana dunia yang akan diperolehinya, atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia niatkan. Itulah hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tadi, sangat jelas diberitahu bahawa walaupun pada luarannya amal itu sangat sempurna, tetapi pada hakikatnya belum tentu diterima Allah kerana apa yang ada di dalam hati seseorang manusia. Cerita tentang Ummu Qais yang memberi syarat kepada lelaki yang ingin berkahwin dengannya agar berhijrah. Oleh itu, lelaki itu pun berhijrah dan berkahwin dengan Ummu Qais. Hijrah lelaki itu tercapai maksudnya untuk berkahwin dengan Ummu Qais dan tiada habuan untuknya di akhirat nanti kerana itu sahaja yang diniatkannya. Oleh itu, dalam kehidupan kita seharian, marilah kita cuba melawan hawa nafsu. Kita akan berjaya untuk ikhlas jika kita berjaya melepaskan kecintaan, kesukaan kita kepada pangkat, puji-pujian, harta yang menimbun, menjadi glamour,
kebanggaan dan lain-lain seangkatannya. Oleh itu, seseorang yang ikhlas itu tidak akan terkesan dengan kehadiran ramainya manusia atau jika dia keseorangan. Prestasinya mungkin sama atau mungkin lebih baik jika dia berkeseorangan. Kita ambil contoh. Solat bersendirian semasa tahajud di pagi hari mungkin boleh mengalirkan air mata. Tidak ada niat untuk menunjuk kepada sesiapa pun kerana kita berseorangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula kita meletakkan cerita itu di Facebook dan menceritakan hal kita sendirian dengan Allah. Untuk terus ikhlas, manusia harus mengharungi cabaran yang dahsyat dan yang berterusan, dan ianya sangat halus dan kadang-kala tidak disedar oleh seseorang itu. Apa dia? Iaitu bisikan syaitan yang sentiasa berjuang untuk memesongkan dan merosakkan keikhlasan seseorang. Syaitan telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memesongkan seramai mungkin manusia untuk bersama dengannya di neraka Jahannam. Dan cerita ini boleh kita baca dalam surah Al-A'raf ayat daripada 13 hingga 25. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman, syaitan tidak dapat memesongkan niat keikhlasannya. Lazimnya, pada awal sesuatu pekerjaan, keikhlasan itu jelas. Tetapi setelah kejayaan demi kejayaan diraih, kemasyhuran pula mendapat rating yang tinggi, dan ada kalanya keikhlasan terhakis dan diganti pula dengan riak, wujud atau sombong. Oleh itu, setiap hari kita harus memperbaharui niat kita setiap hari, terutama apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Setiap hari pergi kerja, setiap hari masak, setiap hari menjaga keluarga dan lain-lain lagi. Selain memperbaharui niat kita supaya ikhlas, kita juga mesti memastikan pekerjaan yang kita lakukan itu mengikut landasan syariat. Kerana inilah dua ciri untuk amal diterima Allah. Ikhlas dan mengikut syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang saya, Dr. Abdul Jalil Haji Hassan, menasihati saya sebelum saya berlepas ke Barcelona untuk mengikuti Women's Book to Gaza, agar sentiasa membetulkan niat hanya untuk Allah dan tidak yang lain. Kita juga berdoa agar hati ini tidak terkesan dengan pujian atau cacian manusia dalam mencari keredaan Allah. Kita juga berdoa agar jiwa ini tenang, berasa ringan dengan nikmat amal, tidak cepat putus asa, tidak takut dan tidak bersedih hati. Ibnul Qayyim berkata, amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantungnya dengan kerikil pasir, hanya memberatkannya tetapi tiada manfaatnya. Saya ada terbaca tentang Hasan Al-Banna. Sebagaimana kita tahu, dia adalah pengasas Ikhwanul Muslimin. Dia seorang yang sangat berilmu, sangat tawaduk dan sangat ikhlas. Pada satu hari dia ditentukan untuk memberi ceramah kepada orang umum di Mesir. Sebagai seorang yang tidak mengejar kemasyhuran ataupun kepentingan, dialah orang yang mula-mula sekali datang untuk menyusun kerusi-kerusi bagi kesenangan orang yang datang untuk mendengar ceramahnya. Jadi itulah kita ingin mencontohi orang-orang yang ikhlas. Walaupun dialah penceramah, dia juga yang menyusun dan membersihkan dewan agar semua orang mendapat layanan yang baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini dalam positif. Jangan ke mana-mana.
Mari kita periksa diri kita. Adakah kita ikhlas membuat kerja-kerja dan amalan di dunia ini? Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, orang yang riak itu memiliki 4 tanda. 1, mereka malas ketika bersendirian. Bersemangat hanya ketika berada di tengah manusia yang ramai. Bertambah amalannya jika dipuji. Dan berkurangan amalannya jika tidak mendapat pujian. Mari kita ambil beberapa contoh. Paling senang, solat. Ya, kalau kita solat di rumah, mungkin kita tidak pernah solat sunat-sunat sebelum ataupun selepas. Tetapi apabila kita solat di masjid, disebabkan ramai orang sembahyang sunat sebelum dan selepas solat, kita pun sembahyang. Padahal itu bukanlah amalan kita. Jadi nak mengikut orang dan ingat menunjuk-nunjuk. Seperti juga bersedekah. Kita berseorangan memberi kepada pengemis ataupun orang-orang yang memerlukan, mungkin tidak akan melayan permintaan mereka. Tetapi apabila di khalayak ramai, di depan kawan-kawan kita, mungkin untuk menunjuk-nunjuk kita akan menghulurkan duit yang banyak. Begitu juga contoh-contoh isteri-isteri kita, sebagaimana kita tahu sekarang ramai wanita yang bekerja dan mempunyai kemampuan sendiri. Dan mereka ini dah juga kadang-kadang menampu keperluan keluarga supaya keluarga lebih hidup dengan lebih senang dan selesa. Jadi isteri-isteri begini tidak sepatutnya tidak diwajibkan untuk membelanja hasil mereka, hasil wang mereka. Tetapi apabila mereka melakukannya, pastikanlah ianya dengan niat dan ikhlas. Kerana kalau tidak, ia hanyalah satu amalan yang boleh dianggap sebagai debu berterbangan. Dan bagi pihak suami pula, janganlah mengambil sikap sambil lewa ataupun mengambil kesempatan ke atas keikhlasan dan kebaikan wanita-wanita ini. Jadi apabila kita mengatakan bahawa kita mesti ikhlas dengan melakukan kerja-kerja sebegini, ini tidak juga bermakna semua orang tidak mahu ke depan kerana takut akan ikhlas, riak, ujub dan sebagainya. Kita mengambil contoh lagi. Tanggungjawab kepimpinan dalam organisasi maupun negara ataupun lain-lain mestilah diberi atau diambil oleh orang yang ikhlas. Jika tidak, jika diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri ataupun kepentingan-kepentingan yang lain, ianya akan merosakkan organisasi itu atau negara tersebut. Oleh itu, sangat penting tanggungjawab ini diberikan kepada orang yang betul-betul ikhlas dan bertakwa kepada Allah serta mempunyai kemampuan untuk memimpin. Apa yang penting kepada kita ialah semua kita mesti ada pertahanan diri daripada syaitan yang memang akan merosakkan niat keikhlasan kita. Langkah-langkah tersebut adalah seperti 1. Membulatkan niat kita ini hanya untuk Allah sebelum memulakan sesuatu pekerjaan, dan kita ingatkan lagi niat lillahi ta'ala kita ini di pertengahan perjalanan pekerjaan sehinggalah ianya tamat. Kedua, kita patutlah membaca doa, terutamanya doa ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Sebelum kita membuat apa-apa kerja, doa ini kita kena baca dengan memberi maksud betul-betul meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam, ataupun dengan zikir-zikir yang maksur, insya-Allah. Ketiga, membanyakkan zikir kepada Allah. Zikirnya bukan hanya membaca subhanallah dan sebagainya, tetapi zikir dengan maksud mengingati Allah, kesedaran yang Allah ada bersama kita, ataupun merasai yang Allah melihat segala perbuatan kita. Sifat itu ialah dipanggil sifat ihsan. Membaca sebagaimana kita mengajar anak-anak kita, membaca bismillah dengan nama Allah sebelum membuat sesuatu pekerjaan. Kelima,
melindungi diri apabila dipuji dengan membaca doa-doa yang maksul. Seterusnya, banyakkan beristighfar. Semua kita manusia tidak sepi daripada kesilapan. Kita bukan maksum. Apa yang penting, kita ambil pengajaran daripada kesilapan itu dan cuba memperbaiki supaya kita menjadi lebih baik, insya-Allah. Kesan ikhlas pada diri seseorang ialah mendapat ketenangan jiwa kerana tiada tekanan untuk mengagumi manusia. Hanya redha Allah sahaja yang dicari. Kita akan melakukan yang terbaik untuk Allah walaupun mendapat kemarahan manusia. Apapun dalam hidup ini, kita perlu menjadi individu yang lebih baik, lebih ikhlas. Dan yang paling penting ialah menjadi sentiasa positif. Kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi, amboi. Kalau mau gaji besar tapi kerja sambil lewat, amboi, amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Mari-mari tuan puan akak adik abang dengar ini cerita, ambil teropong kacamata tengok jengok di pensilat. Nak panggil waras susah tak baik kalau gelar gila, ni kes sebelanga susu rosak akibat 2-3 titik nila. Bila masuk kerja tak pernah on time, lepas masuk kerja dia terus online, tak boleh buat kerja.